أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Semuliakan Tuan Imam, sekasihi saf pimpinan masjid, Tuan Kuasa dan seluruh ahli jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur hari ini kita diketemukan oleh Allah dalam keadaan kita masih sihat walafiat, dalam keadaan kita masih bersemangat untuk melakukan amal. InsyaAllah mudah-mudahan sepanjang hari ini kita sentiasa diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara segala dosa-dosa, sama ada dosa kecil, dosa-dosa besar, yang insya-Allah kita dapat mengumpul lebih banyak amalan-amalan, amalan-amalan baik, ganjaran-ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Samarul Jannah, kitab yang kita baca pada pagi ini, kita akan sambung muka surat 22. Surat 22 dan saya kira bahawa ada bagi engkau wirid daripada membaca Quran. Pasal satu bab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Wirid daripada membaca Quran yang mulia, yang engkau mengekali akan dia atasnya membaca pada tiap-tiap hari dan malam, tiap hari ataupun pada waktu malam, dan sekurang-kurangnya demikian itu bahawa engkau menyimpan atasnya satu juzuk, maka ada pada ia tiap-tiap bulan sekali khatam. Makna kalau kita dapat membaca satu hari satu juzuk, makna sebulan kita dapat khatam. Tiap-tiap bulan kita dapat khatam Al-Quran. Kena konsisten, kena disiplin. Maknanya kalau kita disiplinkan diri kita untuk kita membaca satu juzuk Al-Quran setiap hari, maka setiap bulan insya-Allah kita sentiasa khatam Quran. Setahun 12 kali khatam. Dan setinggi-tinggi demikian itu, bahawa engkau khatam dalam tiap-tiap 3 hari sekali khatam, ataupun 3 kali sehari khatam. Ini orang yang bersungguh-sungguh lah, makna 3 hari sekali dia khatam. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya bagi membaca Al-Quran itu kelebihannya yang besar dan beri bekas pada menerangkan hati. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Bermula lebih afdal ibadat umatku itu ialah dengan membaca Al-Quran. Dan takutlah olehmu akan diri kamu bahawa dahimah engkau pada membaca Al-Quran, disimpan akan dia atas membanyakkan daripada tiap-tiap takbir dan tartil. Dan lazimkan oleh kamu akan diri kamu bila engkau membaca Quran dengan takbir, tadabbur, membaca Quran dengan tadabbur dan tafahum, dengan kita memahami dan juga menghayati, memahami, menghayati dan meminta tolong olehmu atas demikian itu dengan tartil,
dan hadirkan oleh kamu pada hati engkau akan kebesarannya. Kebesaran kita membaca Al-Quran, iaitu mutakallim, iaitu subhanahu wa ta'ala. Satu perkataan daripada Allah, satu kalimat yang Allah nukilkan, nyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Bahawasanya engkau di hadapan engkau membaca atasnya akan kitabnya, yang menyuruh ia akan dikau padanya, dan menegah ia akan dikau, dan memberi pengajaran ia akan dikau, dan berpesan-pesan ia akan dikau, dan jadikan olehmu pada ketika membaca ayat tauhid dan takjid, ya, hal keadaan engkau penuh dengan ajalal dan ta'zim, jalalah, dengan ta'zim, dengan kita mengagungkan, membesarkan, makna ta'zim membesarkan, mengagungkan. Dan pada ketika membaca ayat-ayat wa'ad dan wa'id, hal keadaan engkau penuh dengan gemar dan takut. Makna peringatan Allah, amaran-amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran tersebut ada peringatan, ada amaran, ada berita yang gembira, dan ada berita yang menakutkan. Dan pada ketika itu membaca ayat surah dengan menakuti hal keadaan engkau, dan syukur dan mengaku dengan taksir, dan meminta ampun, lagi cita-cita atas bersungguh-sungguh. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya Quran itu adalah merupakan lautan, seperti laut yang meliputi, dan daripadanya dikeluarkan permata-permata segala ilmumu dan elok segala faham. Dan mereka yang dibukakan baginya jalan faham pada Al-Quran, kepada orang yang mukmin, mesti berkekalan oleh terbukanya dan sempurnanya cahaya dan luasnya ilmunya, dan jadikan ia tidak jemu membaca pada malam dan siang, dan bahawasanya sesungguhnya mendapat ia padanya akan maksud dan berjumpa daripadanya dengan perkara yang dituntut olehnya. Dan inilah sifat murid yang benar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita membaca Quran, bila kita sentiasa membaca Al-Quran, kita tidak akan rasa jemu. Inilah kita kata mukjizat, kelebihan Al-Quran. Walaupun daripada zaman Rasulullah dulu sampailah sekarang, tak pernah kita jemu untuk mendengar bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat, kita kata, hidayah dan petunjuk. Apabila kita sentiasa tadabbur, tafahum, cuba nak memahami akan apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kita kata sifat murid yang sebenar. Kita belajar ni tujuannya kita nak mendapat satu kebenaran. Berkata Syekh Abu Mnadian radhiyallahu anhu, tidak ada murid itu murid sehingga mendapat ia pada Quran, sehingga ia mendapat sesuatu daripada Al-Quran. Bukan sekadar Quran ini sebagai tulisan sahaja, tetapi Quran adalah merupakan hidayah, petunjuk. Sebab itu sebut tidak ada di akhir zaman nanti Quran hanya tulisannya sahaja. La yabqa minal Islam illa la yabqa minal Quran illa rasmuh, kata Nabi. Tidak tinggal Quran akhir zaman, hanyalah sekadar tulisan sahaja. Banyak di kalangan mereka yang mungkin tidak pandai membaca Al-Quran, tidak mendalami isi kandungan Al-Quran dan sebagainya. Dan barang yang menghendaki ia akan lazimkan olehmu akan diri kamu, dan melihara membaca surah-surah dan ayat-ayat yang oleh menyungguhkan pada hadis di atas, pada setengah daripada berapa waktu, dan setengah daripada demikian itu bahawa engkau membaca pada tiap-tiap malam sajadah, alif lam sajadah, dan tabaraka, surah Al-Mulk, dan surah Al-Waqi'ah, dan Amanar Rasul, sehingga akhir surah. Ada surah Duhan pada malam Isnin dan Jumaat, dan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Dan jika demikian, jika akan dikau engkau membaca akan surah Al-Munajjat pada tiap-tiap malam, dan demikian itu kelebihan yang besar. Dan kerana demikian itulah bahawa engkau membaca apabila berpagi-pagi engkau, dan apabila berpetang-petang engkau, dan akan awal surah Al-Hadid dan akhir surah Al-Hasyr dan surah Al-Ikhlas banyak 3 kali. Dan demikian lagi baca surah Ikhlas, dan Ma'uzatain, dan pada ketika hendak tidur tak ayatul kursi dan qul ya ayyuhal kafirun. Dan jadikan olehmu akan dia di akhir barang yang engkau berkata. Inilah amalan-amalan dilakukan oleh para ulama-ulama, berdasarkan kepada apa yang telah dinyatakan, diriwayatkan kepada Rasulullah SAW.
membaca surah-surah yang kita sedia maklum mempunyai kelebihan-kelebihan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita melihat Al-Quran ini, mana pertama sekali orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu memberi syafaat di akhirat kelak. Jadi kita tengok seluruhan daripada apa yang dinyatakan dalam kitab ini. Orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, yang cuba nak memahami Al-Quran, nak menghayati isi kandungan Al-Quran, maka di akhirat nanti insya-Allah Quran ini memberi syafaat, memberikan pertolongan. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi kata, haddatsani Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Di saat kita dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan takut, dalam keadaan gerun, tiba-tiba Quran itu datang untuk memberikan pertolongan. Yang kedua tuan-tuan, orang yang gemar membaca Al-Quran, sentiasa setiap hari, apatah lagi menghayati kandungan Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi pembela dia di hari akhirat nanti. Sebab itu kata Nabi SAW, ya'ti Qur'anu wa ahluhu, ya'ti Qur'anu ahluhu alladhina ya'maluna bihi fid dunya, taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran qala Nawas wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatul amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran didahulukan dengan suratul Baqarah dan diikuti dengan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini menghujah dan mempertahankan orang yang membaca dan akan mengamalkannya. Di hari akhirat nanti dia membela. Kita baca suratul Baqarah diikuti dengan suratul Ali Imran, maka insya-Allah di hari akhirat Al-Quran ini, surah ini juga akan menjadi pembela kita. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiganya, kita kena faham, bila kita membaca Al-Quran dan sering kita berdamping dengan Al-Quran, maka orang yang belajar Quran dan juga mengajar Al-Quran, dia adalah merupakan sebagai amalan. Apa dalil dia? Apa bukti dia? Maka kita melihat Nabi SAW menyatakan, khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan yang sentiasa mengajar kepada orang lain tentang Al-Quran. Bukan setakat dia belajar Quran, tapi juga mengembangkan ilmu Al-Quran dan mengajar, menyampaikan kepada orang yang tak pandai baca Al-Quran. Kadang-kadang kita akan jumpa bermacam-macam orang yang pandai, bijak, kan? Orang yang berjawatan tinggi tapi tak pandai baca Quran. Datang, Ustaz, tolong ajar saya Quran, Ustaz. Saya kata tak pandai langsung, tak pandai. Anak-anak saya semua pandai baca Quran, tapi saya tak pandai baca Quran sebab saya dulu belajar sampai luar negara, balik terus kerja. Jadi bila saya tengok anak saya dia baca Quran dengan baik, saya terfikir balik, saya dah kita kata umur pun dah kita hampir separuh abad, kan? Tapi tak pandai lagi baca Quran. Boleh tak ajar saya Iqra? Dia bawa beg, dia buka beg dia ada buku Iqra 1 sampai Iqra 6. Ada orang kata, Ustaz, kalau baca Iqra ni kita boleh baca Quran dalam tempoh yang singkat, 6 bulan kita dah boleh baca Quran. Saya kata betul, tapi dia kena disiplin. Satu buku tu satu bulan. Buku yang kedua, bulan yang kedua, sampailah bulan yang ke-6 dia ada 6 buku. Jadi setiap malam dia kena baca. Kalau nak suruh saya ajar setiap malam, mungkin saya tak ada kesempatan masa. Sebab kita malam-malam kita terpaksa bergerak daripada masjid, surau dan sebagainya. Jadi saya kata pergi carilah orang yang pandai baca Quran, yang boleh mengajar Al-Quran. InsyaAllah dia akan mampu untuk membimbing sampai kita boleh membaca Quran. Bayarlah, kan? Dia orang kaya, duit banyak, tengok kereta dia pun tengok Allahu Akbar, kan? Eksekutif. Dia kata tak boleh kau Ustaz. Dia kata minta maaf sangat, saya tak mampu. Ustaz nak saya bagilah berapa Ustaz nak. Saya tak ada, bukan soal. Saya cari makan dengan saya mengajar ni untuk cari dapat duit dan banyak.
Minta maaf lah. Tapi saya nak dengar dibaca. Pertama suratul Fatihah. Baca surah Fatihah pun tuan-tuan ada benda yang sangkut-sangkut, ada benda yang tak betul. Tak apalah saya kata. Allah Subhanahu Wa Taala tu dia menerima sesuatu kelemahan. Tapi kita kena memperbaiki kelemahan. Kita kena berusaha untuk memperbaiki. Dan kita biarkan benda yang kita tak tahu, sepanjang masa kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila saya jumpa balik beberapa tahun kemudian, dia dah boleh baca Quran dengan baik dan dia dah hafal juzuk yang ke-30 daripada Al-Quran. Tak daripada amma yatasaalu sampailah Quran Birabbin Nas dalam hafalan. Tak payah tengok Quran, dia dah hafal dah. Kita bayangkan kita sendiri pun mungkin belum boleh hafal lagi surah-surah yang terdapat dalam juzuk yang ke-30. Jadi tuan-tuan, ini orang yang kita bersungguh-sungguh dia kerana dia nak memahami, nak mempelajari Al-Quran dengan baik. Maka orang yang mengajar itu insya-Allah mendapat ganjaran yang besar, yang mengajar Al-Quran. Yang keempat tuan-tuan, kelebihan Al-Quran ini, bila mana kita membaca Quran, kita berdamping dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat golongan pembaca-pembaca Al-Quran. Allah angkat darjat mereka. Baik itu di zaman Rasulullah, di kalangan penghafaz-penghafaz Al-Quran. Sebab ketika itu Al-Quran belum ada lagi yang boleh dibukukan. Sebab Quran itu pun sikit-sikit. Maka ada di antara sahabat Nabi yang duduk di masjid sahaja. Disebut ahli sufah. Mereka ni orang miskin. Mereka tidak ada pekerjaan. Melainkan mereka hanya menghafal Al-Quran. Jadi mereka duduk di masjid saja. Andai kata ada di kalangan para sahabat datang membawa makanan, lalu mereka makan. Andai kata tidak ada para sahabat yang datang untuk membawakan kepada mereka makanan, mereka akan berpuasa. Mulut mereka sentiasa kumat kami menghafal Al-Quran dan hadis. Inilah golongan-golongan yang disebut ahli sufah. Mereka duduk dekat serambi masjid Madinah. Dan Allah angkat darjat mereka. Allah angkat. Sebab itu bila pernah berlaku dalam kita Bir Al-Ma'unah, dibunuh sekian banyak penghafaz Al-Quran, Nabi rasa sangat sedih. Bukan senang nak melahirkan seorang penghafaz Al-Quran. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itu hari ini bila kita lihat banyak sekolah-sekolah tahfiz, tahfiz, tak kira lah tahfiz sains ke, tahfiz apa ke, kita mengharapkan agar banyak di kalangan profesional kita, mereka juga adalah penghafaz Al-Quran. Doktor, tapi dia hafaz Al-Quran. Itu sembahyang dekat surau tuan-tuan, surau rumah awam. Ada seorang Arab, dia jadi imam lah. Jadi imam Arab, memang Arab betul. Jadi saya tanya pengurusi, saya kata Arab menjadi imam. Dia kata doktor. Mereka ada pertukaran doktor daripada Arab datang sini. Kemudian mereka ada, kita kata program lah dengan hospital. Mereka duduk beberapa bulan. Mereka ni semua hafal Quran ni dah. Mereka ni ada penghafal Quran. Dia doktor tapi menghafal Al-Quran. Dia jadi imam tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita nak doktor-doktor yang biasa mulut mereka basah dengan Quran yang mereka hafal. Pakcik, insya-Allah mudah-mudahan pakcik sembuh. Tapi bukan kerana ubat yang saya bagi ni, tapi kerana Allah yang menyembuhkan. Nampak? Dia bagi faham. Sebab dia faham bahawa apa juga sakit ni memang ada ubat dia, tapi yang menyembuhkan Allah. Allah yang menyembuhkan segala penyakit yang kita deritai. Maka dia kaitkan dengan Allah. Jadi baca selawat atas Nabi. Dia ajar pula doa. Dia hafal doa ni. Ikut saya baca doa. Doa penyembuh. Meleleh air mata. Orang tua tu meleleh air mata. Pasal apa? Sebab doktor tu ajar dia. Ikut saya baca doa. Ini ubat ni insya-Allah menyembuhkan pakcik. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat atas Nabi. Rasa sejuk hati tuan-tuan. Tapi kalau doktor yang jenis tak faham, nganga mulut, rasa terbeliak mata tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ingat ubat ni lah yang boleh tak makan. Marah ramai, jangan tu. Tuan-tuan kalau dah ada buku catatan, pergi urusan hospital setiap bulan kena jumpa doktor. Kalau cakap ikut arahan dia, nak kena marah lah tu. Dia tunggu berjam-jam. Lepas dia panggil nak cek. Ni kencing manis tinggi ni, dah 18 dah. Pakcik makan apa ni? Kita duduk diam, senyap. Ni mesti makan nasi lemak lah. Makan tu, makan ini. Saya dah bagi. Dia. Salah kan. Kita ni kadang-kadang teringin. Nak makan, terus makan terlupa nak makan ubat. Dia bila darah tinggi ni tuan-tuan, kena saja darah tinggi, kencing manis ke, dia sepanjang hayat kena minum makan ubat. Dia sepanjang hayat.
Kalau ikut pada kajian doktor lah kan, doktor lah, itu anda yang doktor lah, dia tak boleh tinggal lah. Kena aja. Kolesterol ke, tak berhenti lah. Lepas makan, standby, makan ubat. Lupa makan, dia naik. Darah tinggi naik. Ya? Dan ini kata Nabi SAW. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat golongan yang merendahkan martabat orang lain dengan sebab Al-Quran. Maknanya Allah angkat derajat seseorang dengan seorang ialah kerana dia ni orang yang biasa berdamping dengan Quran. Ini yang Allah membezakan antara seseorang. Allah angkat derajat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat golongan yang lain dengan sebab Al-Quran. Kita kalau boleh bacalah. Kalau banyak sangat kerja ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Cukuplah. Satu ayat. Jangan pula satu ayat dapat 10 pahala, 2 ayat 20, 3 ayat dapat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Baca alif lam mim dari hari, baca satu baris ayat ataupun setengah daripada muka surat ataupun satu muka surat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah jangan tinggalkan membaca. Yang kelima, apa kelebihan lagi? Iaitu membaca Al-Quran akan mendapat ketenangan jiwa. Ini satu terapi yang memang kajian dilakukan. Bahawa orang yang membaca Quran, pertama fikirannya tidak akan berkecamuk. Dia sentiasa tenang. Dia sentiasa dalam keadaan tak stres. Sebab apa? Al-Quran menjadi, kita kata, penenang jiwa dia. Dia baca Quran dalam keadaan susah hati. Bergaduh dengan isteri ni, tuan-tuan. Allah, bukan main. Isteri kita jenis pula melawan kita. Kita pun sedih. Kita pegang Quran, kita baca. Tenang fikiran kita, insya-Allah. Sebab Nabi SAW menyatakan satu hadis. Nabi kata, riwayat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah berhimpun satu kaum dalam sebuah rumah Allah. Dan rumah-rumah Allah. Daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca akan kitab Allah, yakni Al-Quran. Mereka mempelajarinya. Melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Nazzala alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Dan dicurahkan akan rahmat ke atas mereka. Dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di khairat para malaikat yang berada pada sisi. Kelebihan dia tentu. Nama kita disebut di kalangan para malaikat-malaikat. Wahai Haji Anwar, contohlah kan. Engkau dimuliakan oleh Allah. Engkau dimuliakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Mana disebut akan nama mereka oleh para malaikat-malaikat. Samping dicurahkan rahmat. Dan Allah beri kepada mereka sakinatul qulub, akan ketenangan hati. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita yang menghadapi berbagai ujian, berbagai cabaran ini, kadang-kadang kita tak boleh kawal emosi. Kadang-kadang ada di antara mereka yang dalam keadaan kemurungan. Kemurungan ni bahaya, tuan-tuan. Menega disebabkan COVID, bankrupt. Duit simpanan pun dah habis. Kemudian dia ketika tak ada fikir apa benda dah. Fikir nak mati je. Lepas tu cakap pun tak mau, tuan-tuan. Duduk sorang-sorang. Badan pun dah kurus kering. Ini maknanya satu penyakit yang sangat bahaya, disebut kemurungan. Jangan sampai orang hak seperti ini lama-lama dia, kita kata mati meragan. Mati meragan ni, tuan-tuan. Makin lama makin lemah, makin lemah tu tak larat dah. Kemudian meninggal kan. Ada yang bunuh diri, sanggup bunuh diri kerana dia merasakan dunia ni gelap bagi dia. Tapi bila kita melihat bahawa Al-Quran adalah merupakan pembimbing, yang memberikan petunjuk, maka kita ikut Al-Quran. Maka orang baca Al-Quran, pertamanya fikiran dia akan tenang, jiwa dia akan lapang. Baik itu orang dulu, tuan-tuan, dia tidak ada nyanyi. Susah kita nak jumpa orang yang baca Quran rajin, qari-qari yang baca Al-Quran. Mereka, ingatan mereka sangat kuat. Kita kadang-kadang start dah, tuan-tuan. Kadang-kadang kunci motor pun lupa. Nak mari masjid dah, saat-saat tadi pegang kunci. Tiba kata, mana kunci, seluk poket tak ada. Pergi dapur cari kot, tak ada meja, tak ada. Mana kunci tadi. Mulalah nak popek-popek.
Ni mesti ada ni orang duk taruh mana kunci ni. Kemudian anak kata, abah, kot ada kat motor dah kot. Mana ada kopi motor? Tak ada. Mesti dalam rumah ni. Anak dia pun pergilah dekat motor. Tengok tu dia tak cabut pun kunci, ada dekat motor. Pasal apa ni? Dah lupa dah tuan-tuan. Dia berasa macam dia duk pegang kunci dia. Jadi tu yang kita kata penyakit, kita kata sel-sel otak kita dah semakin lemah. Yang keenam, membaca dan memperelokkan bacaan mendapat kebaikan. Orang yang membaca dan memperelokkan bacaan, tahsinul Quran. Dan itu kita bukan cakap bulan Ramadan saja kita tahsinul Quran. Ada kelapangan, kita panggil 2-3 orang, kita sama-sama memperelokkan bacaan. Aku baca, hang dengar. Kalau tak betul, hang tegur. Jadi tahsinul Quran. Kita membaca Quran dengan baik. Seperti mana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, akan sampai satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti engkau memperelokkan urusan kamu di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di ayat yang engkau bacakan. Ini disebut dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata, suatu masa nanti orang yang membaca Al-Quran, mana Quran menyatakan perbaikilah bacaan kamu, perelokkanlah bacaan kamu, kata Al-Quran, supaya mana engkau memperelokkan segala urusan pekerjaan kamu di dunia. Jadi insya-Allah engkau akan berada di tempat yang sangat mulia di akhirat nanti. Dan setiap huruf daripada Al-Quran yang kita baca itu akan mendapat 10 ganjaran pahala. Ini selalu kita sebut, satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca takat Bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim alif lam lam ha sampai habis, ada berapa? 17 ya. Huruf. Berapa darab dengan 10. Kalau kita nak kira ganjaran lah tuan-tuan. Karena Nabi SAW, Nabi sebut, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud, kata Nabi, alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya 30 pahala kita dapat hanya setakat kita membaca alif lam mim. Itu Nabi nak bagi rangsangan supaya kita membaca Al-Quran. Bukan bila kita kata, Nabi kata baca alif lam mim 30 pahala, kita hari kita baca yang tu ya. Jadi kita bukan mengejar benda tu, tapi kita nak mendapatkan semangat untuk kita banyakkan lagi membaca Al-Quran. Maka secara jelas tuan-tuan, hadis-hadis yang kita bacakan yang menyebut tentang kelebihan Quran, bukan sahaja mukjizat, tetapi memberi kebaikan kepada pembaca. Membaca Al-Quran dengan memahami makna yang tersurat dan tersirat, mampu menyentuh hati dan jiwa manusia. Bahkan jin juga terkesan dengan keindahan bait-bait Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika solat. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai teman agar di akhirat nanti Al-Quran menemani kita. Al-Quran mampu melembutkan hati lebih daripada api yang mampu melembutkan besi. Ini tuan-tuan. Jadi sebab itu bab yang kita baca tentang Al-Quran tadi menjadi satu pemangkin kepada kita untuk terus kita fala tafarraqul kitab. Jangan tinggalkan Al-Kitab. Di saat kita menghadapi zaman fahsyat dan mungkar, maka kata Nabi, fala tafarraqul kitab. Jangan tinggalkan Al-Kitab. Manusia hari ini sudah banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Quran. Baik itu kalau kita tengok satu kisah lah. Kita nak kisah sebelum kita masuk bab lain. Dia menyebut tentang Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, lebih dikenali dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi dan merupakan khalifah Islam yang kedua. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia muda daripada Rasulullah 12 tahun. Ayahnya bernama Khattab, ibunya bernama Khatamah. Perwatakannya tinggi, besar, tegap. Ni Umar Al-Khattab. Otot-ototnya menonjol dari kaki dan tangannya, janggutnya lebat, berwajah tampan. Wajah dia tampan. Warna kulit dia coklat kemerah-merahan. Umar Al-Khattab dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum daripada suku Quraisy.
nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah pada datuknya Ka'ab. Antara beliau dengan Rasulullah ada selisih 8 orang datuk. Sebelum masuk Islam, Umar Al-Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Dia bertaklid dengan ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap mampu menjaga harga diri. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian. 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dikisahkan tuan-tuan, satu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Dia baca surah Al-Haqqah. Umar Al-Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Ini Allah, ini adalah syair sebagaimana dikatakan oleh kaum Quraisy." Kemudian Umar Al-Khattab mendengar Rasulullah SAW membaca ayat 40 dan ayat 41 yang menyatakan bahawa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, kalau begitu berarti dia itu adalah dukun, bomoh. Nabi ini seorang dukun. Kemudian beliau mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW pada ayat 42 yang menyatakan bahawa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, telah terbetik Islam dalam hatiku. Tetapi kerana kuatnya adat jahiliah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Walaupun dah terdetik dalam hati dia tentang betapa hebatnya Al-Quran. Kemudian pada suatu hari beliau keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud membunuh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, laki-laki daripada Bani Zuhrah. Laki itu berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Kemana kamu?" "Ila aina ya Umar?" "Mana kamu nak pergi ni wahai Umar?" Maka Umar menjawab, "Aku ingin membunuh akan Muhammad. Aku teringin nak bunuh Muhammad." Bengisnya Umar Al-Khattab, garangnya Umar ketika itu. Maka laki-laki itu berkata, "Bagaimana kamu akan aman daripada Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi laki itu membalas, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan kamu wahai Umar? Yang lebih mencengangkan kamu, sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Kemudian Umar bergegas mendatangi saudara perempuannya yang ketika itu sedang belajar Al-Quran. Dia membaca surah Toha kepada Khabbab bin Ararat. Di depan dia Khabbab bin Ararat. Dia baca surah Toha. "Toha ma anzalna Qur'ana litasqa." Itu ayat daripada surah Toha. Maka ketika itu bila Umar Al-Khattab datang, maka Umar bersembunyi. Umar Al-Khattab masuk ke rumah Khabbab bin Ararat. Dia tengok Umar datang, dia bersembunyi. Bersembunyi. Dan Umar Al-Khattab masuk ke rumah dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan berkata, "Kami tidak membacakan apa-apa. Kami tak baca apa-apa pun." Maka Umar Al-Khattab menyanggah, "Sepertinya kalian telah keluar pada agama nenek moyang." Saudara yang menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan daripada agama kamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya sehingga terluka dan berdarah. Kerana tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutinya. Ketika melihat wajah saudaranya, saudara perempuannya berdarah, maka Umar menjadi riba. Kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat dilihat. Dia nampak berdarah daripada meledeh daripada kedua bibir akan saudara perempuannya dan iparnya. Maka dia rasa macam timbul rasa macam kesian. Maka dia kata, "Tunjuk mana dah? Mai, aku nak tengok ni." Kata Umar Al-Khattab, "Apa yang kau baca tadi?" Maka, "Berikan kepada aku apa yang kamu baca tadi. Aku ingin melihatnya." Maka adik perempuan yang berkata, "Kamu itu kotor. Tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surah Toha, dia memuji dan memuliakan isinya. Kemudian meminta ditunjukkan kepada di mana keberadaan Rasulullah SAW. Surah Toha ni dia orang Arab tuan-tuan. Dia fahamlah maksud dia. Toha ma anzalna Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kitab ini melainkan bukan untuk membinasakan kamu. Mana dia melihat, dia kata hebatnya ayat-ayat Quran yang dibacakan. Kemudian Khabbab bila mendengar perkataan Umar bin Khattab, baru dia muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri khabar gembira kepada kamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Khamis. Ya Allah, muliakan Islam dan Umar bin Khattab dan Abu Jahal Amru bin Hisham." Waktu itu Rasulullah SAW
sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya menuju ke rumah tersebut. Kemudian mengetuk pintu. Ketika itu salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumah. Dikhabarkan pada Rasulullah SAW. Lantas mereka berkumpul, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, bertanya, ada apa kalian? Mereka menjawab, Umar datang. Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, bukalah pintu. Kalau dia inginkan kebaikan, kita akan menerimanya. Tetapi kalau dia inginkan keburukan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW menemui Umar bin Al-Khattab dan berkata kepadanya, ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain, Nabi sebut, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar Al-Khattab. Ketika itu pula, Umar bin Khattab bersyahadah. Dan orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Menurut pengakuannya, dia adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar Al-Khattab masuk Islam. Satu kejayaan besar. Umar disegani, Umar ditakuti oleh musyrikin. Bila dia masuk Islam, memberikan satu kejayaan besar kepada umat Islam. Umat Islam menjadi gah. Orang kafir menjadi semakin takut dan semakin gerun. Sebab itu Umar Al-Khattab, tuan-tuan, ketika saat dia nak berhijrah ke Madinah, dialah antara sahabat Nabi yang sanggup berhijrah secara terang-terang. Yang lain, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi Umar Al-Khattab secara terang-terang dia berhijrah. Dia kata, siapa di antara kamu yang ingin menghalang aku, nak menyekat aku daripada berhijrah, maka kamu akan menyatimkan anak-anak kamu. Kamu akan menjandakan isteri kamu. Ini kata Umar. Masing-masing pakai senyap, tuan-tuan. Inilah kisah Umar Al-Khattab yang mendapat hidayah berkat doa Rasulullah SAW. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Allah memilih Umar bin Al-Khattab sebagai salah seorang tonggak kekuatan Islam. Sedangkan Amr bin Hisham meninggal dunia sebagai Abu Jahal. Sedangkan Abu Jahal, dia menjadi orang yang dalam keadaan menentang Islam. Dua disebut Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu lagi Abu Jahal. Abu Jahal ni, tuan-tuan, mengapa disebut Abu Jahal? Disebut Abu Hakam. Sebab dia seksa Sumayyah. Sumayyah ni seorang muslimat yang syahid. Seorang perempuan pertama yang syahid. Dia ambil besi, ditodoh dekat kemaluan. Kemaluan Sumayyah. Ibu kepada Yasir, Ammar bin Yasir. Suami dia nama dia Yasir. Bila Nabi tengok kematian Sumayyah yang amat dahsyat, dengan dijolok dengan satu besi yang tajam dari lubang kemaluannya. Ketika itu Nabi kata, inilah Abu Jahal. Dia sanggup melakukan kekejaman yang sedemikian rupa. Maka sampai hari itu disebut nama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni, tuan-tuan, mati dalam keadaan dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar dia mati. Dan begitulah Al-Quran pada jiwa para mukmin. Al-Quran yang disantuni dengan lembut bacaan dan indah pengamalannya. Al-Quran yang meresap masuk, menyelinap dalam hati dan jiwa para wali Allah dan memantulkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita sebut tentang bagaimana hebatnya Al-Quran yang menjadi amalan kita. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan bab yang kita baca tadi yang berkaitan dengan membacalah amalan wirid kita, dengan sentiasa kita membaca Al-Quran yang tidak boleh kita ragu-ragukan. Satu ayat pun tak boleh kita ragu-ragukan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itulah Alkitab, yakni Al-Quran. La raiba fihi, yang tak boleh kita ragukan walau sedikit pun. Hudal lil muttaqin, yang memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib, mana mereka beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib nampak? Tak nampak, tuan-tuan. Dosa, nampak tak? Tak nampak, sebab itu orang buat dosa. Sebab itu orang buat dosa, sebab dia tak nampak. Kalau dosa tu umpama satu binatang yang jijik, dah tentu dia tak sanggup nak buat. Bila dia buat dosa, nampak ni dia, dengan wajah yang sangat menggerunkan. Kalau dia buat baik, dia ada nampak benda yang baik bercahaya. Tapi bila kita mati nanti, Allah tunjukkan secara jelas dan terang. Duduk dekat kita, duduk dekat sebelah kita. Kita kata, hang ni siapa? Duduk kat aku, pasal apa? Bila duduknya jauh sikit, dengan busuk dia, dengan bau hanyir dia, dengan muka yang bodoh. Dia kata, akulah amalan jahat yang kamu lakukan. Akulah dosa yang kamu lakukan ketika kamu hidup 40 tahun selepas aku mau akil balik. Sampailah kamu meninggal dunia, kamu jaga aku dengan baik. Tiba-tiba hari ini kamu nak halau aku. Kamu nak halau aku. Akulah amalan keji kamu. Pada ketika itu kita tengok, ya Allah,
Betapa ruginya aku, ya Allah, kerana pendamping aku ialah amalan-amalan buruk yang aku lakukan. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang yakin bila dia cari pahala banyak-banyak, tinggalkan dosa, maka pahala itu dijelmakan sebagai suatu lembaga yang sangat menyenangkan hati. Kita pun tengok, oh rupanya aku tidak bersendirian, aku ada pendamping. Siapa kamu, wahai yang berwajah manis, yang sentiasa menyenangkan hati? Akulah amalan baik yang kamu lakukan masa kamu hidup. Kamu cari pahala, kamu berlomba-lomba nak mencari kebaikan, kamu serta mengharapkan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sentiasa datang ke masjid untuk mencari pahala yang banyak. Kamu sentiasa duduk dalam majlis ilmu dengan harapan kamu mendapat ganjaran yang besar, yang berlipat kali ganda. Akulah yang sebenarnya susuk tubuh yang akan Allah jelmakan duduk dekat dengan kamu, dan aku akan membela kamu. Baik itu tuan-tuan. Kita duk anggap, oh aku nanti duduk seorang. Anak isteri kita akan meninggalkan kita. Tidak ada teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ketika kita hidup, kita bersama-sama dengan mereka. Tapi bila kita diletakkan dalam liang kubur nanti, kita bersendirian tak? Kita ada amalan kita. Sebab itu teman setia kita ialah ilmu dan amal. Itu teman setia, bukan harta. Harta ni confirm kita tinggal, tuan-tuan. Sebab itu bila kita sampai peringkat umur, kita dah rasa cukup dah dengan makan, minum kita. Anak-anak semua dah ada kerjaya masing-masing. Kita tak perlu nak cari harta banyak-banyak lagi dah, tuan-tuan. Kita tak perlu malam ni tak boleh mari dah. Malam ni ingat nak bisnes sikit. Bisnes apa Pak Long? Online. Bisnes online pula dah, kan? Nak cari duit lagi. Dah umrah 3 kali umrah dah. Haji dah pergi dah. Tiba tunjuk ni buka akaun saya ni, tengok berapa ni, 500,000. Oh, mati habis lah. Duit tu bukan nak kata boleh masuk dalam kubur, kita nak guna, tak ada dah. Saya ustaz, saya ada KPI. Saya bisnes, saya nak jadi jutawan. Sebelum umur saya mencecah 50 tahun, saya dah jadi jutawan. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh ni. Saya kata, iyalah betul, sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa Allah. Allah yang bagi rezeki. Jangan tinggal solat, sembahyang kena jaga. Dan masjid-masjid kena datang, mengaji kena jadikan sebagai amalan. Dengan jemu. Tapi kerana kesibukan, tuan-tuan, jadi sibuk. Akhirnya dulu kerap datang mengaji. Kerap kita kata datang ke masjid sembahyang Jumaat. Lepas kita nak jumpa dia, tuan-tuan, kadang seminggu baru dapat jumpa. Itu pun hari Jumaat. Alhamdulillah, rezeki Allah beri. Dia jadi jutawan. Kaya lah kita. 2 hari, tuan-tuan, dalam akaun dia dah ada juta, 1 juta lebih. 2 hari dia kena serangan jantung, mati. Apa yang dapat dimanfaatkan daripada duit 1 juta lebih dalam akaun dia? Siapa yang dapat? Isteri dia. Isteri dia jadi janda kaya. Orang duk tunggu, duk tenang. Habis edah nanti aku try. Mana aku dapat. Sungguh, tuan-tuan. Anak-anak, seronok. Sebab abah ni kerja, cari duit, tinggal duit juta-juta. Dia dah meninggal, anak-anak dapat. Jadi sekurang-kurangnya hilanglah rasa sedih mereka. Sebab bapak dia berkorban, meninggalkan harta yang banyak. Mereka dah lupa dah, tuan-tuan, lupa dah. Kita dah kembali kepada Allah. Kita menghadap Allah. Ketika itu, nasib kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahannya, pada ketika itu mungkin kita akan menyesal. Ya Allah, aku bertegus lumus dengan dunia, tetapi dunia yang meninggalkan aku. Aku yang tinggalkan dunia, bukan dunia yang meninggalkan aku. Maka harta yang akan ikut kita ialah ilmu dan amal. Dia kata ilmu amal, dia teman setia. Wallahu a'lam, tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Kita sambung dalam bab yang seterusnya nanti. Masih berkaitan dengan ilmu, tuan-tuan. Berkaitan dengan ilmu. Wirid daripada membaca ilmu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah kita akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka lisan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bis syukri dan khayran layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah surat Al-As.